Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kumpulan kami mendapat pendekatan Nahu tradisional untuk subjek LHE 3102. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Abdul Rahman bin Ishaq dengan nombor matrik 203352, kemudian Nur Ain Syahira binti Abdul Rahman 204215, Nurul Nabila Natasha binti Abdul Hadi 204014, Arni Nazira binti Mazli dengan nombor matrik 202291, dan akhir sekali, Zulaika binti Abdul Salam 201999. Baiklah, sekarang kita boleh masuk kepada pengenalan pendekatan Nahu tradisional. Teori Nahu tradisional ini sebenarnya dipelopori oleh Panini yang berasal dari India, berkembang ke Eropah pada zaman pertengahan, lalu meresap pula ke dalam beberapa bahasa yang lain. Jadi, pelita bahasa oleh penelitian Zakbar dianggap sebagai tata bahasa tradisional Melayu. Oleh itu, kita boleh menjadikan pelita bahasa oleh Zakbar ini sebagai rujukan terhadap tata bahasa tradisional Melayu. Apa pula pendekatan? Pendekatan merupakan suatu panduan atau langkah-langkah bagi pelaksanaan sesuatu teknik yang mana digunakan ataupun cara-cara sesuatu pengajaran itu dilaksanakan mengikut sesuatu pandangan atau disiplin ilmu pengetahuan tentang selok-belok bahasa. Pendekatan Nahu tradisional ini perlulah diingat, ia merupakan suatu pendekatan yang mementingkan makna dan tujuan sesuatu bahasa atau menekankan aspek semantik. Disebabkan oleh itu, makna perkataan akan diajarkan terlebih dahululah sebelum pemakaiannya dibuktikan dalam prasintaksis. Perlulah diingat di sini bahawa hanya terdapat 5 jenis kata dalam pendekatan Nahu tradisional, iaitu kata nama, kata kerja, kata sifat, kata sendi dan juga kata seru. Okey, jom kita tengok kata adjektif sebagai fokus pengajaran daripada kumpulan kami. Kata adjektif ni ialah kata yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Ia juga dikenal melalui cirinya yang dapat didahului atau diikuti oleh kata penguat seperti sangat, paling dan betul. Sebagai contohnya, sangat cantik, paling rajin dan tinggi betul. Bagaimana pula dengan jenis-jenis kata adjektif? Ia merangkumi cara, warna, ukuran, sifat atau keadaan, bentuk, jarak, waktu, perasaan dan panca indera. Untuk panca indera, ia dapat dipecahkan kepada sentuh, bau, rasa, dengar, pandang dan gabungan. Okey, kita akan melihat contoh jenis kata adjektif iaitu warna. Seperti apa? Seperti biru, merah, hijau. Bagaimana pula dengan bentuk? Bentuk seperti petak, bulat atau bujuk. Manakala perasaan seperti marah, sedih dan juga gembira. Okey, baiklah, seterusnya saya akan pergi pula kepada ciri-ciri Nahu tradisional. Yang pertama, kajian-kajian bahasa dibuat berasaskan bahasa tulisan. Selain itu, huraian tata bahasa adalah bersifat rasional dan berasaskan anggapan bahawa disiplin-disiplin lain tiada kaitan dengan bahasa. Akibat daripada perkara ini, huraian unsur-unsur bahasa adalah tidak tetap dan tidak tepat. Panini juga berpendapat bahawa bahasa-bahasa di dunia ini dapat dihurai dengan berasaskan ciri-ciri sejagat seperti logik, falsafah dan sebagainya. Kajian bahasa ini juga dapat dibuat secara deduktif, iaitu mengutamakan pemahaman peraturan-peraturan bahasa terlebih dahulu sebelum memberikan contoh-contoh. Teori ini juga berpendapat semua bahasa mempunyai peraturan yang sama dengan bahasa Yunani dan ciri tata bahasanya mementingkan bahasa, tulisan serta kajian berdasarkan hukum. Seterusnya, tujuan Nahu tradisional ini digunakan adalah untuk membenarkan pelajar bagi memahami Nahu sesuatu bahasa dan melatih mereka untuk menulis menggunakan bahasa yang tepat. Kedua, ia dapat membantu pelajar untuk menterjemahkan bahasa asing ke bahasa natif iaitu bahasa ibunda dan sebaliknya. Akhir sekali, tujuan Nahu tradisional ini digunakan adalah untuk mempersiapkan pelajar dengan perbendaharaan kata yang luas yang dapat diguna pakai dalam penulisan. Baiklah, seterusnya kita akan pergi pada bahagian teknik pengajaran kata adjektif dengan menggunakan pendekatan Nahu tradisional. Kami telah menggunakan 3 teknik dalam mengajar kata adjektif, iaitu teknik iklan, teknik permainan bahasa dan teknik latih tulis.
Seterusnya, saya akan menerangkan tentang teknik iklan yang digunakan dalam pengajaran kata adjektif nahu tradisional. Teknik iklan menggunakan laras bahasa iklan untuk mengenal pasti kata adjektif. Seterusnya, teknik iklan juga dapat menjana idea yang kreatif dalam pembinaan teks laras iklan dengan memasukkan pelbagai kata adjektif dalam teks laras iklan berkenaan. Teknik iklan ini bertujuan untuk memberi kefahaman kepada murid berkenaan dengan peranan kata adjektif. Seterusnya, kita beralih kepada langkah pengajaran. Langkah pertama pengajaran adalah guru akan mengedarkan lembaran nota dan penerangan berkaitan dengan beberapa jenis kata adjektif, iaitu kata adjektif bentuk, perasaan, warna dan juga waktu. Seterusnya, murid akan dipecahkan kepada beberapa kumpulan kecil, iaitu 2 ke 3 orang dalam satu kumpulan. Seterusnya, setiap kumpulan yang dibentuk itu akan diminta untuk menyediakan sehelai kertas untuk mencipta teks laras iklan yang menjual barangan ataupun produk. Seterusnya, guru akan meminta murid untuk mencipta teks laras iklan yang mengandungi kata adjektif bentuk, perasaan dan waktu mengikut masa yang telah ditetapkan oleh guru, iaitu selama 10 minit. Setelah selesai, guru meminta wakil setiap kumpulan menulis teks laras iklan masing-masing yang di papan putih kelas. Seterusnya, guru akan memilih murid secara lawak berdasarkan setiap kumpulan untuk mengenal pasti dan menggariskan kata adjektif yang terdapat dalam teks laras iklan berkenaan. Setelah semua murid selesai mengenal pasti dan menggariskan kata adjektif, mereka dikehendaki membaca teks tersebut dengan intonasi laras iklan serta menyebut kedudukan kata adjektif yang terdapat dalam teks berkenaan. Berikut merupakan contoh teks laras iklan yang dibina oleh murid. Jadi, murid diminta untuk membaca teks-teks tersebut dengan menggunakan laras iklan yang betul. Bahan pengajaran yang digunakan dalam pengajaran menggunakan teknik laras iklan ialah lembaran nota, kata adjektif dan juga kertas A4 serta papan putih dan juga pen marker. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang teknik permainan bahasa dengan menggunakan pendekatan nahu tradisional. Justru kami sekumpulan telah memilih permainan bahasa yang bersesuaian dengan topik pembelajaran kami pada hari ini, iaitu kata adjektif. Permainan bahasa yang telah kami pilih iaitu nyata dan fikirkan. Permainan nyata dan fikirkan ini bersesuaian dengan pengajaran kami, iaitu kata adjektif, bertepatan dan selaras dengan objektif kami berdasarkan DSKP tingkatan 1, iaitu 5.1.2, memahami dan menggunakan kata adjektif, warna, bentuk, perasaan dan waktu dengan betul mengikut konteks. Baiklah, apa itu permainan bahasa? Teknik ini dikenali sebagai teknik belajar sambil bermain. Teknik ini bertujuan untuk mewujudkan suasana yang aktif, meriah, menyeronokkan dan tidak bosan semasa di dalam kelas. Permainan bahasa ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi verbal para pelajar. Hal ini demikian kerana pelajar akan diminta untuk bercakap atau menyuarakan pendapat dan pandangan mereka semasa bermain permainan bahasa ini. Permainan bahasa ini membantu pelajar untuk memahami dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks yang betul. Jadi seterusnya, ini merupakan langkah pengajaran teknik permainan bahasa iaitu nyata dan fikirkan.
terdapat 7 langkah yang perlu pelajar lakukan. Yang pertama ialah pelajar-pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan mengikut bilangan kelas tersebut. Yang kedua, guru akan membuat garisan pada papan putih mengikut bilangan huruf yang hendak diteka. Seterusnya, guru akan menyediakan beberapa kepingan atau kad yang mengandungi pelbagai huruf. Kepingan atau kad yang mengandungi huruf-huruf tersebut perlu disusun oleh pelajar di ruangan kosong sehingga membentuk kata adjektif yang betul. Yang kelima, setelah pelajar berjaya menyusun dan mencantumkan perkataan-perkataan itu, pelajar perlu meneka jenis kata adjektif yang diberikan oleh guru itu, sama ada kata adjektif warna, bentuk, perasaan, ukuran dan sifat dengan mengikut konteks yang betul. Selepas berjaya meneka, pelajar perlu membina ayat yang lengkap menggunakan kata adjektif tersebut di papan putih. Setiap kumpulan akan bergila-gila meneka, mengisi ruang kosong dan membina ayat adjektif yang lengkap. Selepas permainan tamat, guru dan murid akan berbincang mengenai ayat yang pelajar bina sebentar tadi. Berikut merupakan contoh kad ataupun kepingan yang mengandungi pelbagai huruf yang akan dicantumkan oleh pelajar membentuk kata adjektif yang betul. Sama seperti seterusnya, iaitu contoh bahan. Ini merupakan kepingan kad yang akan disusun oleh guru secara rawak di atas meja dan pelajar akan mengambil dan meneka kata adjektif dengan mengambil perkataan itu dan dimasukkan di ruangan kosong di papan putih. Contoh kata adjektif warna iaitu merah. Jadi pelajar akan mengisi tempat kosong itu dengan meletakkan huruf E dan A untuk menjadikan untuk membentuk kata adjektif yang betul. Seterusnya, pelajar akan mengambil marker daripada guru dan membina ayat adjektif yang sempurna. Membina ayat yang sempurna. Sebagai contohnya, ayah membeli adik sepasang kasut berwarna merah. Seterusnya juga, contoh bahan perkataan lewat kata adjektif masa. Terdapat ruangan isi yang perlu diisi, terdapat ruangan kosong yang perlu diisi oleh para pelajar. Contohnya, pelajar ambil kepingan huruf E, huruf W dan huruf I untuk membentuk kata adjektif. Mereka perlu meneka sama ada kata adjektif itu kata adjektif masa, warna, perasaan dan sebagainya. Setelah itu, pelajar akan membina ayat kata adjektif, ayat yang sempurna menggunakan kata adjektif tersebut. Sebagai contoh, Ali telah lewat ke sekolah. Begitu juga dengan contoh yang seterusnya. Dan yang terakhir, ini merupakan contoh yang sebenar sekiranya berlaku semasa di dalam kelas. Itu saja untuk permainan bahasa. Kita pergi kepada teknik yang seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Okey, kini tiba giliran saya untuk membentangkan tentang teknik latih tubi. Okey, baiklah. Apa itu teknik latih tubi? Ayuh kita pelajari. Teknik latih tubi ialah merupakan satu latihan, ajaran atau tunjuk ajar yang diulang-ulang untuk menjadikan orang yang diajar itu benar-benar mahir tentang sesuatu pembelajaran yang dipelajari oleh mereka. Selain itu, teknik latih tubi ini juga bertujuan untuk meningkatkan dan mengekalkan tahap penguasaan murid dalam pembelajaran yang dipelajari oleh mereka. Seterusnya, teknik latih tubi sangat sesuai dalam proses mengajar kata adjektif mengikut konteks yang bersesuaian. Okey, kita beralih kepada slide seterusnya.
langkah pengajaran teknik latih tubi menggunakan kata adjektif. Okey. Langkah yang pertama ialah murid akan diberikan masa selama 10 atau 15 minit untuk menjawab soalan yang diberikan. Langkah yang kedua, setelah murid diberikan masa, guru akan memberikan soalan berstruktur atau isi tempat kosong yang berkaitan dengan kata adjektif kepada murid. Langkah ketiga adalah murid akan menjawab soalan yang diberikan dalam tempoh yang ditetapkan. Langkah yang keempat, setelah murid selesai menjawab, guru akan mengutip jawapan yang telah diberikan oleh murid. Langkah yang kelima ialah guru akan menukar jawapan dan diberikan kepada murid yang berlainan untuk menanda jawapan mereka. Setelah itu, murid akan semak jumlah markah yang telah diperolehi oleh mereka. Okey, baiklah, kita akan beralih kepada contoh latih to be. Berikut adalah beberapa soalan yang berstruktur yang murid perlu menjawab dan mengisi tempat kosong yang telah diberikan. Okey, baiklah, di sini adalah beberapa soalan yang telah dikemukakan dan murid akan menjawab soalan ini mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. 主語内地